Murid yang lain tu ingat itu adalah air mineral. So, dia minum and then ada racun masuk dalam badan dia. Hai, Assalamualaikum. Saya Syami. Okey, hari ni kita akan mengupas beberapa perkara berkenaan apa yang boleh dan apa yang tak boleh apabila murid masuk ke dalam bengkel ataupun makmal di sekolah. Baiklah, yang pertama, apa yang murid boleh buat apabila berada dalam makmal? Jadi yang pertama sekali ialah murid perlulah memahami dan membaca layout persekitaran makmal. Jadi murid kena tahu kat mana laluan kecemasan, kat mana pintu kecemasan, pintu yang boleh keluar masuk. Baiklah, yang kedua adalah murid perlu membaca dan memahami setiap peraturan dan prosedur eksperimen. Kenapa saya cakap macam tu? Contoh, bila dah siap eksperimen dalam makmal, nak balik kelas dan contoh di makmal kimia, bahan-bahan kimia itu semua belum dibuang ataupun disimpan. Jadi kalau nak buang, tak boleh buang sewenang-wenangnya ke dalam sinki. Jadi ikut cara disposal bahan kimia yang betul. Yang ketiga adalah menggunakan apparatus dan juga melabelkannya dengan betul. Contoh di makmal kimia, ada eksperimen tu memerlukan penggunaan hydrochloric acid dalam eksperimen tersebut, dan ada murid dalam kumpulan eksperimen itu mengisi hydrochloric acid itu ke dalam botol air yang biasa, bukannya bikar, bukannya conical flask yang sepatutnya dia gunakan. Jadi ada murid yang tak tahu dalam keadaan botol itu tiada label, kemudian murid yang lain tu ingat itu adalah air mineral, so dia minum and then ada racun masuk dalam badan dia dan dia diperlukan untuk dihantarkan ke hospital dengan segera. Yang keempat, murid perlulah memakai pakaian yang betul, yang sesuai ketika masuk dalam makmal. Contohnya, murid wajib memakai PPE yang sesuai. Apa contoh-contoh PPE yang ada yang perlu dipakai? Contohnya adalah lab coat, kasut bertutup, tak boleh pakai slipper. Yang ketiga adalah sarung tangan dan sebagainya lah, untuk keselamatan diri murid. Jadi sekarang kita akan kupas apa yang tak boleh buat bila murid masuk ke dalam makmal. Yang pertama, jangan buat kerja sorang-sorang dalam makmal. Sebab apa? Sebab apabila contoh kemalangan berlaku dalam makmal, murid itu menggunakan peralatan makmal yang dilabelkan bahan mudah terbakar ataupun korosif. Jadi bila buat kerja sorang-sorang dalam makmal, kita nak minta tolong dengan siapa pun tak tahu. Tak ada orang lain yang ada sekeliling kita untuk memberi rawatan ataupun pertolongan yang sepatutnya, yang segera. Yang kedua, jangan pakai baju yang tak sesuai untuk masuk ke dalam makmal ataupun bengkel. Contohnya di bengkel kerja kayu ataupun logam dan sebagainya lah, ada murid memakai jubah masuk dalam bengkel. Jadi takutlah tersangkut dekat gergaji ataupun mesin-mesin yang ada, kemudian boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Yang ketiga, jangan sewenang-wenangnya mengabaikan segala label ataupun papan tanda amaran yang berada dalam makmal. Kenapa? Kerana contoh, kalaulah memang bahan itu adalah bahan yang mudah terbakar, so dia tak label api, ataupun bahan itu memang menghakis yang boleh mengakibatkan luka ataupun kelecuran pada kulit, jadi dia akan letakkan logo ni. So setiap logo yang ada dalam makmal itu adalah wajib dipatuhi dan wajib diambil cakna. Dan yang keempat adalah jangan sesekali menutup ruang udara yang berada dalam makmal. Apa contoh-contoh ruang udara yang terdapat di makmal? Yes, pintu, tingkap dan sebagainya yang boleh mengalirkan keluar masuk udara ke dalam makmal. Jadi kenapa ruang dalam makmal tidak boleh ditutup? Contoh, bila ada eksperimen yang melibatkan gas ataupun wap, contohnya gas yang berbahaya, bila terkepung dalam makmal yang tertutup, ia akan menyebabkan murid ataupun orang dalam makmal itu pengsan dan tidak sadarkan diri. Jadi untuk mengelakkan ia berlaku, pastikan ruang pengudaraan dalam makmal sentiasa dibuka dan efisien. Utamakan keselamatan dan sila patuhi segala peraturan yang berada dalam makmal untuk mengelakkan segala kecederaan dan kemalangan yang bakal berlaku. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.